Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah hasbuat ibu dan ayah kita, semua guru kita, tak lupa kepada semua frontliners selama ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dah sampai ke bab yang ke-7, kebarangkalian, peringkat kedua. Okey, dalam bab kebarangkalian ini, kita akan mengupas kembali konsep-konsep yang masa kita sentuh masa tingkatan 4, ya. Sebagai contohnya, ruang sampel. Ya, apa dia itu ruang sampel? Ruang sampel ni adalah semua set kesudahan yang sama boleh jadi yang mungkin bagi satu uji kaji tertentu. Contoh, kalau kita ada biji dadu, ya, kita lambung, apa akan tertera, nombor apa yang ada setiap kali kita lambung tu. Kemungkinan yang pasti yang boleh kita senaraikan ialah nombor 1 sehingga nombor 6. Itu adalah ruang sampel. Okey, itu adalah konsep yang akan kita jumpa juga, ya, dalam bab ini. Kemudian saya nak terangkan lanjutan kepada peristiwa. Peristiwa apa yang kita bincang? Tajuk perbincangan kita, peristiwa contoh melambung dadu, peristiwa di mana kebarangkalian cuaca hari ini hujan ataupun terang ataupun cerah. Okey, peristiwa cuaca hari ini, peristiwa kedatangan murid ke sekolah dan sebagainya, sebarang peristiwa. Okey, kemudian di sini juga kita akan sentuh ada perkataan kebarangkalian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan kebarangkalian adalah nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa yang kita kehendaki itu dinisbahkan dengan semua kejadian ruang sampel, ya. Jadi maknanya kebarangkalian kita nak cari peristiwa yang spesifik sahaja, ya. Kebarangkalian kita akan dapat nombor ganjil apabila kita melambung dadu. Apa dia? Itu maksudnya kita nak cari kebarangkalian itulah, ya. Kemudian dalam bab ni istimewanya kita akan belajar mengupas tentang peristiwa A dan juga B. Maksud di sini peristiwa itu dia saling bertindan, ya. Okey, dan jenis peristiwa ini disebut sebagai peristiwa bergabung, dan juga peristiwa A atau peristiwa B yang mana dia dikaitkan juga seperti soalan konsep set dahulu, iaitu macam kesatuan lah. Kesatuan peristiwa A atau peristiwa B berlaku, ya. Dan jenis ini disebut sebagai peristiwa bergabung. Baik, seterusnya kita akan lihat di mana bagaimanakah cara kita nak menulis rumus bagi satu kebarangkalian. Okey, bila kita nak menulis satu rumus bagi kebarangkalian, pastinya kita akan melihat kepada satu ruang sampel bagi semua kesudahan yang berlaku. Jadi untuk mendapatkan rumus bagi kebarangkalian satu peristiwa berlaku, kita kena ada bilangan kesudahan peristiwa A dinisbahkan dengan bilangan kesudahan ruang sampel. S tu maksudnya ruang sampel, ya. Kemudian kita akan lihat di mana julat kepada nilai peristiwa, nilai kebarangkalian berlakunya peristiwa A. Nilai tersebut bila kita lakukan pengiraan, kita akan dapati nilai dia berada dalam julat sedemikian, ya, yang mana dianya mungkin boleh jadi sifar
ataupun lebih daripada itu, dan juga mungkin dia akan dapat 1 ataupun kurang daripada itu. Ya. Jadi cikgu akan jelas kejap lagi apakah yang dikatakan kebarangkalian sifar dan juga apakah yang dikatakan kebarangkalian 1. Nah, sekarang kita lihat apabila berlakunya kebarangkalian itu bernilai 1, ya, maka apa akan berlaku? Satu peristiwa yang kita bincangkan itu dia pasti berlaku. Maknanya confirm peristiwa itu berlaku, ya. Kemudian apabila kita buat kiraan kebarangkalian tersebut sifar. Bila satu kebarangkalian itu sifar, ini bermaksud satu peristiwa pasti tidak akan berlaku. Maknanya dia confirm tak akan berlaku. Mustahil satu benda itu, satu peristiwa itu akan berlaku apabila kebarangkaliannya sifar. Seterusnya kita akan juga bincangkan yang mana keadaan sebegini di mana kebarangkalian A bertindan dengan B. Peristiwa A bersilang dengan peristiwa B, maka bagaimana kita nak mendapatkan jawapan dia ialah dengan kita mencari apakah unsur-unsur yang mana yang melibatkan peristiwa A bersilang dengan peristiwa B dinisbahkan dengan kesemua jumlah ruang sampel. Dan juga apabila kita lihat satu keadaan peristiwa A bergabung dengan peristiwa B, bagaimanakah nak mendapatkan kebarangkalian? Dengan cara kita mencari jumlah peristiwa A bergabung dengan peristiwa B dinisbahkan dengan jumlah ruang sampel. Jadi kita lihat di sini kebarangkalian peristiwa yang saya maksudkan di sini disebut sebagai kebarangkalian peristiwa bergabung. Ya. Kebarangkalian peristiwa bergabung ini maksudnya ada dua peristiwa berlaku serentak. Yang mana jenis peristiwa bergabung, kebarangkalian peristiwa bergabung ini pula terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah peristiwa tidak bersandar. Peristiwa itu tidak bersandar. Maksudnya peristiwa A apabila dia berlaku, dia tidak ada kena-mengena dengan peristiwa B. Tak efek. Ya. Ini maksud peristiwa tidak bersandar. Kemudian satu lagi jenis kebarangkalian peristiwa bergabung ialah peristiwa yang bersandar. Maksudnya apabila kita membuat satu pengiraan kebarangkalian A, dia akan juga menyebabkan kebarangkalian B. Maknanya dia ada mengait antara keduanya dan ini akan memberikan nilai yang tersendiri. Ya. Jadi itulah di antara intipati keseluruhan apabila kita membincangkan tentang kebarangkalian peringkat yang kedua. Nanti untuk video seterusnya, cikgu akan mengupas satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa tidak bersandar dan juga peristiwa yang bersandar. Ya. Harap sebagai permulaan kamu semua dapat faham apa yang cikgu sedang terangkan ini.